Baik, cikgu pakai Samsung S22 Ultra. Mana? Ini phone lama cikgu. Okay, Samsung Note 9. Suka phone ni. Okay, sangat best. Okay, baik. Kita lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okay, mari kita kenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan-kawasan tertentu. Jom kita tengok gambaran ini. Oh, ini di mana cikgu? Ini Joshua Tree National Park di Gurun Mojave. Okay. Gurun bukan Mojave, Mojave sebutan dia. Sebutan dia. So ini di kawasan, okay, Gurun Mojave, kawasan kalau tak salah di Afrika. Sekarang di dunia pula. Ya, betul. Okay. Kita akan lihat berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita akan tengok tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di gurun panas, di hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan-hutan conifer. Okey, kita akan tengok nanti. Okey. Dan kita akan tengok ciri-ciri tumbuhan dan haiwan seperti yang binatang-binatang seperti ini kan. Ni ada binatang seperti tupai ni kan, squirrel tu kan. Muka dia iras-iras, muka Izakil. Okey, baik. Kemudian kita tengok ada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Baik. Itulah. Baik. Gurau-gurau. Okey. Korang semua jangan terasa cikgu memang suka bergurau. Baik. Jom kita lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Kita mulakan pembelajaran ini dengan iaitu tumbuh-tumbuhan di gurun panas. Okey, gurun panas. Kawasan gurun panas. Di dunia ni ada banyak kawasan gurun panas seperti gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave. Mana ada Mohenjo-daro? Gurun Mojave, gurun Sahara, dan juga gurun Atacama serta ada gurun besar Australia. Memang banyak gurun. Okey. Dan kalau kita lihat gurun ini seperti di mana gurun-gurun ni cikgu? Ini gurun Mojave ni sebenarnya adalah gurun yang terletak ini kawasan Mexico Mexico, kemudian termasuk dengan sedikit kawasan di Amerika. Gurun di bawah ini pula adalah gurun Atacama. Dan untuk pengetahuan kamu, daripada banyak-banyak gurun Atacama ni yang paling kering. Paling kering iaitu pernah hujan tidak turun di gurun ini selama hampir 5-6 tahun. Lepas tu baru hujan sekali. Tu di gurun Atacama. Lagi ekstrim. Lagi ekstrim dia punya hujan tu memang macam tak pernah turun pun. Okey. Dan satu lagi kita tengok tempat dulu kemudian gurun Sahara. Okey, gurun Sahara antara gurun yang terbesar di dunia, gurun Sahara ni. Okey, gurun Sahara gurun terbesar di dunia iaitu terletak di Afrika. Kemudian juga gurun Arab. Okey, gurun Arab meliputi Mesir, kemudian juga meliputi Arab Saudi, dan juga Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya. Okey, itu adalah gurun Arab. Di atas tu ada gurun Iran, di sini ada gurun Iran sikit. Kemudian gurun Thar kat sini, gurun Thar. Di kawasan sempadan di antara India dan juga Pakistan. So di gurun Thar tu yang ada Mohenjo-daro tu, Mohenjo-daro. Dan di sini ada di Afrika ada gurun Kalahari. Di kawasan gurun Kalahari ini. Dan di Australia ada gurun besar Australia di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah tu ada gurun besar Australia. Baik. Monsun tropika terletak di garisan khatulistiwa. Contoh negara Thailand dan India. Tapi kenapa ada negara lain yang terletak di garisan yang sama tapi tak ada monsun tropika? Baik. Bagus soalan itu. Baik. Sebenarnya begini. Itu soalan. Soalan yang kita kata soalan yang kita ingin mengetahui
Baik, kamu tahu tak ini garisan apa? Ini garisan kosong darjah. Ini garisan apa? Garisan, ini dipanggil garisan apa? Garisan, ya, khatulistiwa. Bagus. Okey, ini garisan khatulistiwa. Baik, negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa ini, okey, seperti di Malaysia, okey, Malaysia, Indonesia, okey, dan juga di sini, okey, negara-negara seperti Sudan, Nigeria, okey, dan juga negara seperti di Brazil. Kalau kita lihat Brazil di sini ya, Brazil di sini, kat sini, okey. Baik, negara-negara ini menghadapi, menikmati, iaitu kita kata iklim khatulistiwa, di mana hujan yang lebat, panas dan lembap sepanjang tahun, dan juga kawasan itu menyebabkan penuh dengan kawasan pokok-pokok yang menghijau. Ini kawasan-kawasan dia. Termasuklah Malaysia, Indonesia, dan juga sedikit di kawasan Afrika. Tetapi semakin naik ke atas, kawasan seperti Thailand, Thailand dan juga India ini, kalau kita lihat mereka mengalami musim apa? Iaitu mengalami musim iklim monsun tropika. Iklim monsun tropika, iklim monsun tropika, di mana di sini monsun tropika dia ada musim panas yang nyata. Maknanya dia ada musim kering. Dia ada sedikit musim kering dan dia ada musim hujan yang lebat. Itu iklim monsun tropika. Seperti di mana? Di Thailand, di India dan sebagainya. Tetapi apabila naik ke atas sikit, maka ini adalah kawasan, kawasan gurun. Dan kenapa ianya berbeza begini, cikgu? Kerana bumi ini bulat. Walaupun bumi ini bulat, tetapi bumi ini condong sedikit. Ya, dia condong sedikit. Bila dia condong sedikit, untuk pengetahuan kamu, menyebabkan kawasan gurun Sahara tu, garisan dekat gurun Sahara ni, untuk pengetahuan kamu, bila dia condong sikit, kawasan yang betul-betul kena cahaya matahari adalah kawasan di sini. Kawasan di garisan ini. Garisan inilah sebenarnya yang banyak menerima cahaya matahari yang direct. Sebab itu kawasan ini menjadi lebih panas. Menjadi lebih panas, dan ini menyebabkan kawasan itu menerima iklim gurun. Menurut Islam bumi itu datar. Adakah pernyataan ini benar? Tak. Islam tak pernah cakap bumi ini datar. Islam tak pernah cakap bumi ini datar. Tak pernah. Tak pernah. Cikgu, Australia ni dekat. Ya, betul Amar. Australia ni dekat dengan Malaysia. Kenapa boleh pula jadi negara orang putih? Sepatutnya jadi negara orang muka-muka macam Malay ke Indonesia ke. Okey, baik, bagus. Okey. Baik, kenapa bawah gurun bukan monsun tropika? Baik. Sebenarnya bawah gurun ini ada sedikit kawasan monsun tropika di sini. Ada juga kawasan yang sedikit kawasan monsun tropika sebenarnya bawah ni. Yang di bawah ini ada sedikit kawasan monsun tropika juga. Sama seperti di India dan juga sama seperti di Thailand dan juga di Vietnam. Sama. Sama juga sebenarnya, sedikit. Ya. Baik. So, Australia ni, okey. Itu sebenarnya sejarah Isakil. Ada yang soalan tanya, kenapa Australia ni kat bawah daripada Asia? Tetapi kenapa ramai orang putih? Kenapa ramai orang putih kat situ? Baik, sebenar-benarnya Australia ini dia adalah tempat penempatan orang asli Australia. Orang asli Australia, tetapi bukan dijajah, Aaron. Tapi sebenarnya Australia ini telah menjadi tempat di mana Britain, Britain kat mana? Britain kat sini. Britain telah menghantar banduan-banduan yang ditangkap, banduan-banduan yang ditangkap di Britain kerana pelbagai kesalahan jenayah apa semua kan. Banduan-banduan inilah yang telah dihantar ke Australia.
Jadi banduan-banduan ini telah dihantar ke Australia, maka keluarga-keluarga banduan inilah yang sebenarnya telah membentuk komuniti ataupun membina penempatan di kawasan Australia. Okey. Diorang lalu Laut Merah ke? Tidak. Diorang lalu turun bawah Lautan Atlantik ni, turun sampai ke Gurun Besar Australia. So diorang telah dihantar daripada Britain sebenarnya. Dihantar daripada Britain terus ke Australia dan ditinggalkan di kawasan Australia. Ya, sebab perjalanan jauh, ya betul. Tapi itulah yang berlaku pada zaman dahulu mengikut sejarah. Mengikut sejarah. So itulah yang berlaku. Baik. Bagus soalan tu kerana soalan-soalan pengetahuan tu yang kamu ingin tahu. Baik, jadi inilah dia. Australia kosong. Tak, Australia sebenarnya ada ni. Australia sebenarnya ada penduduk, iaitu orang-orang asli. Orang-orang asli Australia. Ya. Okey, orang-orang asli Australia memang tinggal di kawasan ini. Dan kebanyakan kawasan Australia sebenarnya kosong. Di tengah-tengah tu kosong, tak ada orang, gurun. Yang banyak tinggal di pinggir-pinggir. Okey, di kawasan tepi-tepi ni, okey, di kawasan sini seperti di Melbourne, di Perth. Okey, jadi itulah kawasan-kawasan yang ada orang tinggal di Australia. Okey, baik, bagus soalan-soalan itu. Okey, soalan-soalan pengetahuan ya. Baik, kalau kamu ada sebarang soalan boleh bertanya. Baik. So itu adalah kawasan gurun-gurun dan kalau kita lihat apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di gurun? Okey. Mungkin juga okey Cobra. Ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang ada di kawasan gurun, okey, iaitu okey, terdiri pada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Mesti pokok yang tahan cuaca panas. Kamu tak boleh tanam pokok durian dekat gurun panas, memang tak tahan lah. Okey. Contohnya pokok-pokok jenis xerophyt sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Baik, kalau kita lihat apa itu xerophyt sebenarnya. Okey, xerophyt ialah tumbuhan yang dapat hidup atau tumbuh di persekitaran yang kering. Itu dipanggil xerophyt. Ya, xerophyt. Baik. So kalau kita lihat pokok jenis xerophyt inilah yang boleh hidup di kawasan ini dan pokok-pokok di kawasan ini juga tumbuh secara jarang-jarang. Maknanya pokok kemudian padang pasir, pokok padang pasir. Okey. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun ialah seperti pokok kaktus. Okey, prickly pear. Kemudian semak samun berduri. Kemudian rumput esparto. Bukan despacito rumput esparto, bukan despacito. Dan juga pokok akasia bantut. Okey, pokok akasia bantut yang pendek-pendek tu. Dan tumbuhan-tumbuhan ini apa keistimewaannya? Tumbuhan ini kebiasaannya ada akar yang panjang. Okey. Rumput yang ni despacito, baik. Pokok-pokok ni dia ada akar panjang yang akan menjalar ke dalam tanah. Menjalar tu masuk ke dalam tanah atau merebak di permukaan bumi untuk apa? Untuk menyerap air. Untuk mengambil air lah. Jadi, pokok-pokok di kawasan gurun ini, daun-daun dia berkilat. Daun-daun dia berkilat, kemudian dia liat dan berbulu. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada dimakan oleh binatang, dan juga mengelakkan daripada kehilangan air. Okey. Berkilat dan berkilau. Berkilat ni dia shining. Berkilat ni dia shine. Berkilau ni sparkling. Gitu. Boleh macam tu? Sparkle macam tu lah perbezaan dia. Cikgu, kan kawasan gurun tak hujan sangat. So macam mana dapat air untuk kegunaan seharian? Okey, air itu diperolehi daripada dalam tanah. Daripada dalam tanah. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bagaimana pokok-pokok mengambil air di dalam tanah, iaitu dia akan dalam masuk ke dalam tanah. Untuk mengambil air di bawah tanah. Jadi antara binatang yang ada inilah dia.
Okey, kala jengking. Ataupun dalam bahasa dalam bahasa Inggeris dipanggil scorpion. Ni scorpion. Bahaya ni ni rumput esparto. Kita tengok betul-betul rumput esparto, bukan despacito. Rumput esparto. Okey. Ini rumput esparto di kala jengking. Okey. Dan kemudian kalau kita lihat juga ada juga okey, kodok. Kodok ni apa ni? Kodok ni sebenarnya adalah sejenis katak. Dia katak kodok. Okey. Buat bias, buat bisa, dan memang ada dalam badan dia. Cikgu saya ada cakap lembu dan unta boleh detect air bawah tanah, betul ke? Itu tidak ada dalam kajian sains. Tak ada. Tapi wallahualam lah, kalau cikgu kamu kata ada kajian saintifik menyatakan lembu dengan unta boleh detect air dalam tanah, okey, mungkinlah. Tapi cikgu rasa tak ada kajian saintifik tentang itu. Tak ada okey. Baik. Kodok. Binatang tadi kodok merupakan amfibia. Apa itu amfibia? Binatang dua alam. Amfibia binatang dua alam yang boleh duduk tertimbus sehingga 11 bulan di kawasan gurun kerana kulitnya yang kalis air dapat menyimpan kelembapan dalam badan. Dahsyat ni. Okey. Dahsyat ni. Okey. Yang dia macam tu, Usana boleh cari. Okey. Well, mungkin kan berbisa, mesti bisa tu boleh menceritakan badan dia sudah lama mati dah. Tak. Okey, bisa tu dia tidak akan membunuh diri dia sebab dia tahu bagaimana untuk mengawalnya. Dia tahu untuk mengawalnya. Dan pokok yang biasa ada di gurun panas iaitu pokok kaktus. Ini pokok kaktus. Okey, itu pokok kaktus. Yang ada terdapat di gurun-gurun panas. Dan ciri hidupan liar. Kebanyakan hidupan liar ini adalah jenis nocturnal. Okey, nocturnal tu apa cikgu? Nocturnal tu ialah hidupan ni aktif pada waktu malam. Maknanya binatang-binatang ni akan keluar pada waktu malam. Waktu siang dia orang tidur. Dia orang duduk bawah batu, dia orang duduk bawah pokok, okey, duduk dalam lubang, okey. So itu okey. Jap. Baik. Itu nocturnal. Nocturnal. Alah. Ada. Ada. Okey, baik. Okey, so itu nocturnal, iaitu kehidupan yang aktif pada waktu malam, dan hidupan liar di gurun panas ini akan menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang, dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan ini ialah seperti unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak, biawak pasir, musang fennec, addax antelope dan juga rusa gazelle. Baik. Ini ciri hidupan liar mereka, iaitu dia ada kehidupan nocturnal yang aktif pada waktu malam sahaja. Tapi kalau aktif waktu malam saja, dia macam apa tau? Macam pelajar